dan untuk memberi harapan kepada rakyat dalam negara kita. Sila Datuk Mujahid. Ya, terima kasih kepada Datuk Dr. Ismail, sahabat saya, dan juga alinda saya, saudara Faiz Fadil dari Pulau Pinang. Tajuk malam ini sangat-sangat relevan, kerana penganjur telah memilih penggunaan perkataan penjajaran politik. Penjajaran politik ini kalau diterjemahkan dalam bahasa politik, istilahnya ialah deep alignment. Maknanya ia satu perkara yang memerlukan ketajaman dalam kita nak membuat sesuatu pensajajaran dan menghasilkan sesuatu daripada penjajaran tersebut. Berbalik kepada soalan yang diajukan oleh moderator Dr. Ismail, iaitu apa yang kita hadapi hari ini dalam erti kata kerajaan Perikatan Nasional ini, kalau dilihat dari sudut susur galur kemunculannya, kita juga mendapati alasan mereka melakukan pengkhianatan itu adalah demi pensejajaran politik katanya. Demi pensejajaran politik katanya. Itu sudah tentu satu alasan yang tidak relevan, kerana apa yang berlaku di dalam rampasan kuasa Februari 2020 yang menyebabkan jatuhnya kerajaan Pakatan Harapan, sebuah kerajaan yang bermandat, yang menang secara demokratik dan mendapat kepercayaan rakyat, adalah sebenarnya satu bentuk pengkhianatan kepada mandat dan juga menceroboh prinsip-prinsip besar demokrasi berparlimen. Jadi kalau kita tengok kemunculan ini, sudah tentulah apa yang mereka lakukan itu menyebabkan mereka sentiasa dihantui dengan kita kata pengkhianatan ini. Dan lebih utama daripada itu, Dr. Ismail dan rakan-rakan yang mendengar, tindakan mereka membentuk kerajaan itu secara pembelotan dan pengkhianatan sebenarnya tidak diwakili oleh hasrat rakyat. Kerana kita tahu bahawa rakyat telah dengan susah payah menjatuhkan kerajaan Barisan Nasional di dalam pilihan raya umum 2018 dan mengharapkan satu perubahan besar. Dan sebenarnya itulah penjajaran yang hakikat yang sebenar, penjajaran yang kita nak lakukan dalam konteks yang lebih besar. Tetapi tiba-tiba dirampas usaha dan cita-cita itu, bukan dirampas dari kami sebenarnya atau daripada kita sebenarnya, tetapi mereka merampas mandat itu daripada rakyat. Dan kerana itu mereka jangan hanya merasakan hanya kita sahaja adalah pihak yang berkepentingan ataupun kita kata pemegang taruh, stakeholder. Kita sebagai stakeholder hanya kecil sahaja, Dr. Ismail. Tetapi stakeholder yang lebih besar adalah rakyat di luar sana yang kecewa dengan pembelotan ini, menyebabkan kewujudan kerajaan itu sendiri goyah. Kewujudan kerajaan itu sendiri tempang. Dan apabila kewujudannya sebagai sebuah kerajaan yang tempang, kita dikejutkan pula dengan satu kita panggil wave yang datang pada Februari 2020, iaitu COVID-19 yang lebih besar, sehingga menyebabkan ekonomi kita terencat kerana sekatan pergerakan dan sebagainya. Maka itu memburukkan lagi keadaan mereka sebagai sebuah kerajaan. Jadi apabila kita cuba memahami soalan yang diajukan oleh Dr. Ismail tadi, rakan-rakan sekalian, kemunculan kerajaan Perikatan Nasional itu adalah satu kemunculan yang tempang, kemunculan yang cacat, lalu segala apa tindakan yang mereka lakukan itu tidak mendapat kepercayaan daripada rakyat. Sementelahlah apabila timbul isu-isu besar yang dengannya sebuah kerajaan itu dihormati dari sudut prinsip-prinsip demokrasinya,
ialah apabila mereka sendiri hingga ke saat ini tidak pernah membuktikan bahawa Kerajaan Perikatan Nasional ini ada majoriti selesa yang dengan itu mereka boleh dikira mendapat mandat. Tidak ada. Jadi apabila tidak ada, sudah tentulah keadaannya rapuh. Dan kita lihat bagaimana dihantui dengan pengkhianatan dan pembelotan ini, Kerajaan Perikatan Nasional di bawah pimpinan Tan Sri Mahyudin Yassin sekarang berada dalam keadaan yang cukup lemah. Satu, mereka tidak fokus kerana mereka hanya memikirkan bagaimana untuk terus berkuasa. Yang kedua, kabinet yang dilantik begitu saiznya ya XXL besar, XXXXL itu super XXL, menunjukkan bahawa ia telah mengamalkan satu budaya untuk mengekalkan sokongan daripada parti-parti yang bersekongkol dengan pembelotan ini. Dia memberikan ganjaran dengan kedudukan-kedudukan dan jawatan-jawatan, termasuk JLC dan sebagainya. Sehingga satu saiz yang begitu besar tidak langsung memberi keberkesanan kepada keadaan kritikal yang sedang dihadapi oleh negara, dan kita sudah tahu betapa lemahnya dan tidak berfungsinya kabinet yang besar ini. Akhirnya yang lebih buruk di dalam kita memahami kewujudan dan kemunculan Perikatan Nasional ini ialah mereka terpaksa menggunakan undang-undang untuk kekal berkuasa, bukan untuk mengatasi masalah COVID yang dihadapi, tetapi lebih kepada nak memelihara kuasa yang goyah yang sedang mereka berpaut itu. Maka itu kita mengenali dengan pengenalan bulan Februari 2021 apa yang dinamakan sebagai proklamasi darurat. Darurat itu semua rakyat tahu. Ia bukan darurat COVID, tetapi ia adalah darurat untuk politik. Kerana itulah dia telah menggantung parlimen, Dewan Undangan Negeri dan sebagainya. Sedangkan pada saat-saat sukar inilah satu seimbang yang betul tulus dan amanah diperlukan untuk memastikan kita berjaya mengatasi krisis COVID yang sedang melanda di negara kita. Jadi dengan memberi fakta-fakta tersebut, Dr. Ismail dan rakan-rakan yang menonton, kita boleh buat rumusan lah. Itulah jawapan kepada hari ini, rakyat dengan penuh sedar dan kelemahan mereka untuk melaksanakan dasar-dasar penguatkuasaan COVID ini, sehingga adanya isu 2 darjat, sehingga adanya isu kluster kayangan dan sebagainya, maka saya khawatir kewujudan kebimbangan ini dan persepsi yang cukup negatif kepada kepercayaan kepada kerajaan yang sedang mengalami defisit kepercayaan ini akan menyebabkan kita terus gagal menangani krisis yang besar yang sedang kita hadapi hari ini. Dan untuk menambah satu lagi, 2 hari sudah telah diisytiharkan satu lagi ordinan baru yang menambah subsection perkara 6 di dalam Akta Kuan, iaitu kumpulan wang amanah negara yang memberi akses kepada Perdana Menteri untuk mengeluarkan lebih kurang saya dipahamkan 16.9 bilion ya di atas nama untuk mengendalikan dan memperolehi vaksin. Sedangkan pada bajet 2021 baru-baru ini 3 bilion telah diperuntukkan untuk membeli vaksin dan menguruskannya. Hanya dalam beberapa bulan saja dia memerlukan lagi duit. Jadi inilah kebimbangan kita yang kita kata apabila sebuah kerajaan yang begitu kita kata sewenangnya menggunakan ordinan darurat ini, akhirnya akan menimbulkan soal ketulusan, keamanahan dan lebih penting seimbang yang digantung hari ini sampai bila kita pun tidak tahu. Itulah kerajaan yang dengannya rakyat secara sedar di dalam media sosial telah memperkenalkan hashtag kerajaan gagal. Bukan kita, tetapi itu adalah penilaian daripada orang ramai yang melihat lemahnya kerajaan muncul di dalam suasana curiga, belot dan mengkhianati mandat rakyat.
Itu saya punya komen awal, Dr. Ismail, jikalau boleh diterima sebagai pembuka kepada perbincangan kita pada malam ini. Okey, terima kasih. Saya ingin panjang sikit, Datuk. Ordinan darurat, proklamasi darurat yang diisytiharkan, kononnya untuk mengawal penularan COVID. Ya. Jadi pada pandangan Datuk, adakah mana-mana ordinan darurat yang dibuat untuk mengawal penularan COVID yang telah ada Akta 342-nya? Jadi pada pandangan Datuk, adakah mana-mana ordinan darurat yang baru dibuat khusus untuk mengawal penularan COVID? Setakat ini, Dr. Ismail, apa yang dibuat di dalam ordinan darurat semua adalah berkaitan dengan keuangan. Ya, seolah-olah dia memberi isyarat bahawa kita sedang melalui krisis keuangan yang begitu gawat. Pertama, ordinan awal ialah menggantung parlimen dan memberi kuasa kepada Perdana Menteri untuk mengeluarkan kantung negara tanpa perlu pergi kepada legislatif sebagaimana yang diperuntukkan dalam Akta Perbendaharaan dan Akta Pendanaan Kerajaan. Itu dah satu. Ya, tentang keuangan, Dr. Ismail. Yang kedua, terkini tentang penggunaan kumpulan wang amanah negara Akta 1988 ya, yang diperuntukkan di bawah kuasa Akta Perbendaharaan juga tidak melalui legislatif dengan satu dana yang besar, kalau kita kata 16-17 bilion, juga adalah berkenaan dengan keuangan. Tidak ada seperti yang ditanya oleh Dr. Ismail, sesuatu yang kalau darurat itu dibuat kerana COVID, apa yang nak dibarui atau yang nak diperkenalkan tidak ada. Kenapa? Saya boleh menjawab soalan itu, Dr. Ismail. Lebih penting daripada soalan itu ialah kenapa tidak ada, ialah kerana di Parlimen waktu itu kita telah pun meluluskan Akta Kawalan Penyakit Berbahaya, di mana di dalam akta itu sudah pun mencukupi keperluan untuk menangani dari sudut penguatkuasaan yang lebih ketat serta klausa-klausa baru yang memberi kuasa kepada kerajaan untuk menangani isu ini, termasuk Akta Penyakit Berjangkit, Akta Racun, Akta, termasuk juga Akta Kesihatan Awam dan sebagainya. Maka hakikatnya darurat dan apa yang disebut tadi, ordinan-ordinan baru yang datang dengan proklamasi darurat ini tidak ada kena-mengena dengan COVID, tetapi ia lebih kepada memberi ruang yang wewenangnya, ruang yang seluasnya ya kepada Perdana Menteri untuk menggunakan kewangan dan dana tanpa semak imbang. Ini yang membimbangkan kita, Dr. Ismail. Okey, terima kasih. Yang berhormat Faiz. Soalan yang pertama untuk YB Faiz. Dr. Mujahid menyebut bahawa saiz kabinet yang ada sekarang ni bukan double, mungkin triple, mungkin 4 kali SL. Maknanya saiz kabinet kerajaan Malaysia, Kerajaan Perikatan Nasional hari ini adalah sangat besar. Dan ini mungkin juga bertepatan dengan satu video yang tular yang kita pun dengar bahawa ada suara yang akan memberi imbuhan-imbuhan untuk menarik ahli-ahli parlimen untuk bersama dengan mereka. Sudah tentu imbuhan-imbuhan itu yang mungkin boleh kita sebut rasuah dalam bentuk jawatan, dalam bentuk lain-lain. Dan apakah pandangan YB, apakah saiz yang besar ini untuk menepati apa yang di-viral, suara yang di-viral itu, maknanya mereka akan gunakan kuasa untuk membeli, untuk memberi jawatan sebanyak yang mungkin. Jadi maknanya menteri itu perlu besar. Sebab apa? Untuk memberi jawatan kepada mereka. Apa pandangan YB? Sila YB. Okay, apa yang viral ataupun ditular oleh netizen ataupun masyarakat hari ini itu bukannya satu dengan cakap ataupun hearsay ataupun speculation, tapi ia adalah berdasarkan kepada kenyataan Perdana Menteri sendiri, Tan Sri Mahyudin, ketika mana beliau menggagaskan langkah syarikat ini yang tular dalam satu audio, rakaman audio kalau Datuk ingat atau pendengar ingat, dipanggil scheme of things. Jadi apabila beliau nak menggagaskan langkah syarikat ini, beliau mencadangkan kita akan
menawarkan pelbagai jawatan kepada MP ini untuk bersama dengan mereka yang dipanggil scheme of things. Dan scheme of things ni bukan satu cadangan semata-mata, tapi ia satu pelaksanaan dasar ataupun polisi PN dalam membentuk kerajaan baru. Ini kerajaan yang tidak dibentuk atas sifat demokrasi, atas jalan demokrasi. Ia satu perkara yang kita panggil kurita, satu kop yang menggegarkan demokrasi bukan dalam negara tapi satu dunia terkejut dengan apa yang berlaku. Dan apabila mereka nak mengikat kerajaan ini, mereka terpaksa menawarkan jawatan, sama ada kabinet, duta khas dan juga jawatan-jawatan dalam JLC. Yang menariknya, sampai kita tidak kenal siapa menteri. Kadang-kadang satu kementerian itu timbalan menteri sampai 2. Kementerian Kesihatan, timbalan menteri sampai 2 orang timbalan menteri. Sekat-sekat menteri tak berfungsi, timbalan menteri pun tak berfungsi. Yang kita dapat lihat, rakyat dapat lihat adalah DG yang betul-betul lumus bersama dengan pegawai di KKM untuk menangani masalah COVID. Begitu juga di Kementerian Pendidikan, di Kementerian banyak lagi kementerian lain yang tidak menunjukkan kredibiliti mereka, gerak kerja mereka kepada rakyat. Sebab tu rakyat menjadi marah. Walaupun pada awalnya kononnya langkah syaitan ini adalah sebuah kerajaan Melayu Islam. Ketika mana kerajaan Pakatan Harapan di memerintah Malaysia, kita sudah ditomah dengan kerajaan yang DAP, kerajaan yang tidak mesra, Melayu Islam dan sebagainya. Yang paling teruk kena Dato' Mujahid lah. Walaupun banyak perubahan yang Dato' Mujahid bawa dalam nak mengangkat agenda Islam dalam negara kita, yang kita gagaskan rahmatan alamin sebagai satu agenda negara. Tapi ditomah begitu teruk sehingga mereka membawa satu model kerajaan Melayu Islam. Pada awalnya kita dapat lihat rakyat seronok dengan mereka. Kenapa? Kerana ketika mana mereka mengambil alih merampas kerajaan, negara sedang berhadapan dengan COVID-19 dan banyak package rancangan ekonomi diumumkan, terutamanya dalam pemberian wang tunai kepada rakyat. Tetapi COVID ini ia bukan berlaku dalam tempoh yang singkat. Kita dah berhadapan dengan COVID-19 ini, pandemik ini lebih setahun. Dan rakyat makin lama makin terasa kesan ekonominya. Pengangguran hari ini mencecah 780,000. Perniagaan PKS banyak ditutup dan ramai yang terkesan dengan ekonomi akibat daripada PKP dan pandemik ini. Dan akhirnya rakyat sudah mula merungut dan mereka mempersoalkan kemampuan, kredibiliti dan juga komitmen Kabinet Pakatan Nasional ini. Dan akhirnya rakyat sedar bahawa rasuah ataupun scheme of things ini yang berpaksikan kepada amalan rasuah, kalau tak come within the ambit of rasuah dalam Akta SPRM sekalipun, tapi konsep scheme of things ini adalah rasuah kerana dia menawarkan satu jawatan yang datang dengan gaji yang tinggi, perks yang tinggi. Jadi ia satu sifat rasuah kerana mengambil perks itu, mengambil gaji itu, mengambil jawatan itu untuk mengekalkan sebuah kerajaan yang tidak demokratik. Jadi sebab itu akhirnya pengkhianatan ini rakyat akan tolak. Jadi apapun perkara yang kita lakukan dalam hidup kita, pengkhianatan ini memang satu perkara yang cukup dibenci. Bukan oleh saja oleh Allah, oleh agama kita, tapi oleh manusia itu sendiri. Kerana tidak dapat perubahan daripada Allah. Jadi jangan kita hanya menggunakan nama Islam dan sebagainya untuk mengamuri mata rakyat, sedangkan apabila kita merampas hak rakyat, kita akan berhadapan dengan masalah kemudian hari. Dan hari ini kita dapat lihat pelbagai masalah yang hadapi oleh kerajaan hari ini. Dan sebab itu rakyat berani bangun. Walaupun kita tidak menunjukkan kempen yang begitu ketara, sebab kita tak boleh turun ke padang, kita tak boleh turun ke ground, tapi kita hanya boleh berkempen daripada
sudut online dan sebagainya, tapi rakyat lebih peka, lebih cerdik, lebih bijak dalam menilai kemampuan kerajaan hari ini kerana kematangan dalam amalan demokrasi itu bukan rakyat sendiri yang menggelar kerajaan hari ini kerajaan gagal. Jadi yang gagal ni banyaklah contoh yang kita boleh berikan. Kalau mereka berpaksikan pada konsep kerajaan Islam, itu sendiri pun dah gagal. Banyak polisi-polisi yang berkaitan dengan syariah, berkaitan dengan kedudukan Islam dalam negara ini tidak dapat diselesaikan. Hari ini banyak kes, masuklah kes Walham Adib, kes judi, kes arak dan sebagainya itu dapat diselesaikan. Malah parti pemerintah, one of the ruling party PAS, isu terus. Saya ingat duduk dalam gor sekarang ini. Tak tahu hilang ke mana, tidak mampu untuk menyuarakan suara mereka ketika mereka bersuara seperti itu tentang judi dan sebagainya. Dan judi ini berleluasa hari ini sampai ke online, dan inilah menunjukkan kegagalan kerajaan. Itu pada sudut konsep kerajaan Islam. Kita cakap tentang ekonomi, mereka gagal. Pada tahun 2020 FDI merosot 68%, setakat 2.5 bilion USD sahaja FDI ke dalam negara ini. Sedangkan ketika mana Pakatan Harapan memerintah, kita dapat meningkatkan FDI kita ke 82.4 bilion. Kalau kita cakap tentang inflasi, inflasi hari ini boleh meningkat ke 5%. Sedangkan waktu Pakatan Harapan memerintah kita berjaya mengawal inflasi sekadar 0.7% sampai 1%. Inflasi rendah menunjukkan bahawa harga barang rendah, pendapatan rakyat meningkat. Sebab itu kalau kita cakap tentang pendapatan graduan hari ini, kita waktu Pakatan Harapan kita berjaya meningkatkan pendapatan baru graduan ataupun pemegang ijazah ini, gaji sebulan 2,000 ke atas, tapi hari ini gaji mereka hanya sekadar 1,000 ke 1,500. Mereka still kita anggap underemployment walaupun mereka bergelar siswazah graduan, tetapi mereka tidak mampu mendapat pekerjaan yang setimpal dengan ijazah mereka. Mereka still underemployment dan unemployment. Jadi kadang-kadang ini menunjukkan kegagalan kerajaan nasional menguruskan ekonomi negara dengan baik. Dan hari ini juga kita berhadapan dengan kenaikan harga barang dan sebagainya. Tidak ada tidak nampak apakah polisi baru, apakah mekanisme ataupun exit strategi yang disusun ataupun dirancang oleh kerajaan nasional untuk menangani masalah yang dihadapi oleh rakyat hari ini. Masalah yang real. Kalau kita cakap harga barang, memang real. Harga barang meningkat, apatah lagi menjelang perayaan. Tidak nampak. Tidak nampak apa yang sedang dibahas. Sebab itu bagi saya bila rakyat berpegang ataupun viral tentang hashtag kerajaan gagal, itulah manifestasi perasaan rakyat yang kecewa dengan kerajaan hari ini. Dan saya yakin insya-Allah rakyat akan membuka mata semula melihat kepada kemampuan bagaimana Pakatan Harapan menguruskan ekonomi dengan baik, tapi urus yang begitu baik mengatasi sentimen perkauman yang sememangnya akan dimainkan sentiasa oleh Perikatan Nasional. Okey, terima kasih. Kita patah balik kepada Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Mujahid. Kerajaan gagal, Dana gagal, polisi gagal, sudah tentu menteri-menteri juga gagal. Dan kita ambil satu contoh Yang Berhormat Dr. Mujahid, sebab ia menyentuh sebahagian besar daripada rakyat dalam negara kita. Itu perkara yang berkait dengan agama Islam. Kita nak sentuh sedikit tentang Menteri Agama yang kebelakangan ini ada beberapa isu yang berkait dengan memberi impak yang sangat negatif, yang membina persepsi yang sangat tidak baik. Isu pergi ke Saudi menaiki jet super mewah kerajaan, itu yang pertama, dan membawa satu rombongan yang sangat besar. Jadi saya kira Dr. Mujahid yang dulu Menteri Agama insya-Allah akan terang isu ini. Dan yang keduanya iaitu juga menyentuh umat Islam negara ini. Kita berpuasa dan nak menyambut raya, iaitu iklan online, iklan di media baru ini berkait dengan judi online. Sila Yang Berhormat Datuk Dr. Mujahid. Ya.
Terima kasih kepada Dr. Ismail. Tadi kita mendengar Yang Berhormat Faiz Fadil, saya kira terang menjelaskan ya bahawa isu yang sebenar kita hadapi hari ini adalah penjajaran yang gagal. Kerana seperti mana saya sebutkan tadi, Perikatan Nasional punya alasan untuk menyatakan bahawa pembentukan kerajaan hari ini oleh mereka dengan cara rampasan adalah kononnya penjajaran kepada Melayu Islam bagi mereka katanya mengelak ataupun menyelamatkan negara daripada DAP dan juga anasir Pakatan Harapan yang anti-Islam dan tidak memperjuangkan Islam. Saya kira hingga ke saat ini semua orang tahu itu semua adalah mengarut, ya, mengarut yang tidak ada asas melainkan sentimen dan emosi. Jadi penjajaran yang sebegitu rupa Dr. Ismail adalah satu penjajaran palsu. Dan ini satu peluang sebenarnya bagi rakyat Malaysia untuk mengenali kepalsuan ini daripada peristiwa-peristiwa yang ditontonkan di hadapan mereka tanpa kita daripada katanya orang yang kecewa kononnya, tanpa kita nak perlu bagi tahu kepada rakyat begini. Tetapi peristiwa-peristiwa yang berlaku menunjukkan bahawa penjajaran palsu mereka itu hari ini memakan diri mereka balik apabila mereka mengeksploitasikan isu Melayu Islam yang merupakan teras kepada wujudnya kerajaan Perikatan Nasional hari ini. Maka itulah contoh tadi yang disebut oleh Dr. Ismail yang kita nampak itulah contoh-contoh yang membuktikan pemalsuan atau kepalsuan mereka. Contohnya saya kata ya, kalau kita bercakap tentang judi, kita tahu judi ini satu yang diharamkan oleh syariat dan dalam konteks masyarakat pun ia adalah sesuatu yang merosakkan kedamaian hubungan rumah tangga dan juga kesejahteraan masyarakat. Semasa kita menjadi kerajaan, kita amat sedar isu ini dan kita sangat lantang sebelum itu menegur dasar-dasar judi yang merupakan satu sumber pendapatan besar kepada negara. Antaranya ialah cabutan khas. Di mana cabutan khas ini untuk pengetahuan tuan-tuan sekalian adalah satu cash cow bagi kerajaan sebenarnya. Lubuk duit sebenarnya. Kerana hasil daripada special draw ini diberikan kesemuanya kepada kerajaan. Dengan kata lain, ini cara quick money kerajaan nak ambil daripada perjudian ini. Bila kita jadi kerajaan, kita telah mengurangkan daripada 22 kali kepada 8 kali. Ini menandakan kita nak mengurangkan orang kata kita nak bergantung kepada cash cow yang sebegini rupa. Tetapi malangnya hari ini kerajaan Melayu Islam yang tonggaknya itu adalah kononnya nak membela Islam, hari ini sudah naik 22 kali. Balik-balik asal. Ya. Dan apabila kita melihat kenapa ini berlaku, maka kita boleh memahami mereka tidak ada idea, bahkan mereka memperjudikan rakyat supaya dalam suasana sukar hari ini, kerajaan perlu duit. Tetapi mereka lupa, mereka mendapat duit itu di atas kos kehancuran masyarakat yang khususnya di dalam suasana COVID ini sudah tentulah akan terpedaya dan tergoda dengan mereka memerlukan quick money dan caranya ialah berjudi. Apatah lagi hari ini saya namakan sebagai naturalisasi perjudian, ya, dengan naturalisasi perjudian, mana seolah-olah judi ini dengan iklan-iklan rayanya dan sebagainya dijadikan perkara biasa. Dia dinetralkan. Naturalisasi judi ini bila berlaku pada zaman Perikatan Nasional, bukan pada zaman Pakatan Harapan. Begitu juga kita tengok bagaimana
isu-isu yang selama ini dijadikan tunggangan untuk menyerang kita dengan nada yang penuh perkauman sempit dan agama sempit seperti isu sajat. Hari ini sajat seorang yang dikatakan lemah. Mereka tidak mampu mengendalikan sajat. Sekurang-kurangnya pada zaman saya memanggil ibu bapa sajat untuk menegur dan mengambil kaedah untuk menyelesaikan masalah ini dengan meminta sajat membuat satu ujian jantina supaya dengan itu kita dapat selesaikan masalah ini dengan lebih kita panggil berstruktur, bukan dengan orang kata emosi dan sebagainya. Di mana sajat? Tak tahu. Mereka gagal untuk mendapatkan sajat. Begitu juga isu kes Adib yang mereka menuduh kita kononnya membiarkan seorang Muslim itu terbunuh dan sebagainya, tidak ada pembelaan. Hari ini mereka yang bercakap berdegar-degar di parlimen, itulah kerajaan hari ini. Kenapa mereka tidak ambil tindakan? Kalau mereka menyatakan mereka ada bukti bagian pun tidak ada. Saya sekurang-kurangnya menjadi Menteri Agama pada waktu itu, Dr. Mae pun ada. Kita nak meringankan penderitaan bapa, ibu dan bapa dia, kita pergi bagi laluan untuk dia melakukan ibadat haji pada tahun 2019 dengan kita memberi laluan, dan kebetulan dia pun sudah cukup. Dia punya kewangan untuk melakukan haji. Sekurang-kurangnya itu kami lakukan bagi meredakan keadaan penderitaan yang dialami oleh ibu bapanya. Mereka buat apa? Begitu juga dengan isu hari ini kita tengok tentang bagaimana isu-isu kalimah Allah, isu RUU 355. Tak usah bercakap tentang RUU 355. Akta Profesion Guaman yang kita dah luluskan di parlimen setelah berpuluh tahun kerajaan sebelumnya gagal meluluskan pun tidak diikuti dan dibuat dia punya pelaksanaan hingga kepada saat ini. Kegagalan apa ini semua? Inilah yang kita katakan. Kalau itulah penjajaran yang dikehendaki oleh rakyat Malaysia, ia adalah penjajaran yang gagal. Ia adalah penjajaran yang fitnah, penjajaran yang penipu, yang langsung tidak memberi faedah pun kepada Melayu dan Islam. Nah, inilah yang saya maksudkan. Tadi cerita pasal Menteri Agama bagi saya itu hanyalah fenomena-fenomena yang Allah tunjukkan sejauh manakah ketelusan. Dan saya bila bercakap tentang isu Menteri Agama sekarang, ramai yang menyatakan saya ni dengkilah kononnya. Oh, dulu dia tak dapat, dia katalah lagu ni. Sebenarnya tidak, Doktor. Saya melihat pada sisi dan kacamata integriti. Dia nak dapat naik jet apa pun, alhamdulillah, syukur pada Allah. Kerana Saudi iktiraf dia, kerana mereka suka kat dia, ya silakan. Mungkin dulu mereka tak suka kat saya, mereka tak bagi itu. Wallahualam. Tapi yang saya tahu, integriti yang kita pegang, satu, kalau pergi luar negara, mesti ikut prosedur. Yang boleh ikut kita hanyalah seorang pegawai sahaja, dan kalau agensi yang melibatkan contohnya tabung haji, maka hanya pegawai-pegawai tabung haji yang terlibat sahaja yang akan menyusul. Tidak ada satu entourage, rombongan besar daripada kartel-kartel umrah dan haji yang menikmati kemudahan-kemudahan daripada kementerian ataupun Jabatan Perdana Menteri Bahagian Agama. Sementara kita tengok naik jet, katalah naik jet, okey, tak ada masalah Dr. Mae. Naik jet, silakan. Tapi isunya bukan naik jet tu. Isunya yang duk berekod ramai ni buat apa? Dan kita kenal yang berekod ramai ni ada kepentingan semua. Takkanlah Gubernur Madinah tu punya sayang, suka dekat dia sebab dia ni graduate Rabitah Alam ni, suka dekat dia sebab dia graduate Al-Azhar Universiti Madinah. Yang depa tu apa dia? Yang duk berekod belakang tu apa hal? Jadi itu tidak logik. Semua jawapan itu tidak logik, dan alhamdulillah bila kita menumpukan kepada sisi integriti yang menjadi perbincangan kita, maka ia mendedahkan sejauh mana tahap integriti yang menjaga agama boleh dipertikaikan.
Ini sangat memalukan kerajaan Melayu Islam yang seharusnya menunjukkan kalau piayawan syariah itu seorang yang berjawatan penting tidak akan melakukan sesuatu yang ada conflict of interest. Dan banyak lagi lah cerita-cerita yang kita dengar yang hari ini kehadiran mereka itu bukan untuk benar-benar nak bela Melayu Islam, tetapi lebih kepada untuk berkuasa walaupun dengan cara yang tidak demokratik, dengan menjadikan Islam Melayu sebagai tunggangan untuk mereka menimbulkan kebencian dan kemarahan rakyat Malaysia, khususnya orang-orang Melayu. Jadi itulah jawapan saya, Dr. Mae. Saya nak jelaskan kepada rakan-rakan, tidak ada apa perasaan dengki atas apa yang berlaku. Ia lebih kepada soal integriti, dan lebih penting daripada itu, kita nak lihat penjajaran apa yang kita mau. Mungkin saya kena simpan solution kepada penjajaran ini mungkin dalam soalan yang seterusnya, Dr. Mai. Saya harap ada soalan itu ya. Okey, insya-Allah, insya-Allah. Saya patah balik kepada YB Faiz. Di antara kegagalan yang sangat besar adalah kegagalan mengawal penularan COVID-19 itu sendiri. Jadi saya kira kita telah ada 3 gelombang. Gelombang yang ada sekarang ni adalah gelombang yang ketiga. Gelombang ketiga bermula daripada 20 September sampai sekarang 6 bulan dah. Dan dia telah sampai kepada puncak hampir 6,000 kes. Naik sampai 6,000, turun. Sekarang nampak dia nak naik puncak yang kedua. Dan kalau kita lihat kemarin contohnya 2,000 lebih, 2,800 kalau tak silap saya. Jadi itu yang pertama, bagaimana selepas 6 bulan lebih dengan PKP dan seumpamanya, Malaysia masih gagal untuk mengawal penularan COVID-19. Itu yang pertama. Yang kedua, dari segi agihan vaksin. Agihan vaksin dalam negara kita ini terlalu perlahan. Dengan kadar lebih kurang sehari mereka-mereka yang diberi suntikan sekitar 25,000 orang. Target adalah 75,000 orang. Jadi jumlah yang kita nak sampai, kalau dengan rate yang macam ni, dengan kadar yang macam ni, lebih kurang 5 tahun baru kita habis untuk kita nak sampai target 75%. Indonesia, rakyat dia jauh lebih ramai daripada kita, tetapi dia hanya akan mengambil masa lebih kurang 3 tahun untuk sampai ke jumlah 75% rakyat dia menerima vaksinasi COVID. Jadi kegagalan ini cuba YB terang sikit kepada kita. Silakan. Okey. Walaupun kita kira Malaysia melaksanakan satu kawalan pergerakan yang agak ketat, dengan mula dengan PKP, ada PKPB, ada PKPP dan sebagainya. Tapi kes wabak ini semakin hari semakin meningkat. Jadi ia menimbulkan satu tanda soal di kalangan rakyat dan juga di kalangan kita ahli politik. Kenapa perkara ini berlaku? Adakah pelaksanaan di bawah atau penguasaan itu tidak dibuat secara ketat, ataupun angka itu dimanipulasi dan sebagainya? Itu menjadi soal tanya sampai sekarang. Sebab itu penting untuk kita menamatkan darurat, Parlimen berfungsi semula, pergantungan Parlimen itu diangkat, lifted untuk membolehkan soalan-soalan ini ditanya dan dijawab secara transparent. Kerana dalam Parlimen, jawapan itu mesti transparent, tidak boleh ada jawapan yang manipulate atau jawapan yang tidak berdasarkan fakta ataupun figure yang betul. Jadi apabila ia digantung, ia membuatkan figure-figure ini diberikan tanpa ada sembah imbang, tanpa ada corroboration ataupun bukti sama ada apakah ini betul atau tidak. Tapi hakikatnya memang kes-kes ini memang wujud sampai sekarang, dan jika dibandingkan dengan negara yang ekonominya lebih ke belakang, contohnya Vietnam, yang kita ambil negara serantau, kes mereka begitu kecil jumlah jangkitan wabak ini. Banding dengan negara kita yang begitu ke depan pembangunannya, dengan kawalan pergerakan yang begitu ketat, tapi penularan wabak ini semakin meningkat sehingga
dilihat tidak terkawal lagi. Jadi saya merasakan bahawa kerajaan tidak ada hala tuju bagaimana nak mengenangani masalah COVID-19. Kalau kita melihat kepada vaksin sendiri, kita baru membekalkan 2.2% vaksin kepada rakyat Malaysia. Jadi bagaimana kita nak mencapai peratusan 75% itu yang kononnya kita akan capai dalam masa setahun sebelum ini diumumkan akan berakhir pada awal tahun depan. Tapi ia hari ini setelah 2 bulan dilaksanakan baru 2.2%. Jadi apakah punca sebenar perkara ini berlaku? Kita telah tanya. Ada yang mengatakan bahawa kelewatan pemberian vaksin ini dikaitkan dengan pilihan dan sebagainya. Mungkin pilihan tidak dapat diadakan kerana vaksin belum selesai dan sebagainya. Ini semua adalah spekulasi yang bermain di kalangan rakyat. Jadi ketidakseriusan kerajaan Perikatan Nasional untuk menyelesaikan masalah COVID ini begitu ketara sekali di kalangan rakyat, di mata rakyat, dan apa yang berlaku sebaliknya adalah COVID-19 ini dijadikan alasan untuk mereka menggunakan segala khazanah negara untuk dibelanjakan. Sedangkan diumumkan sebelum ini 3 bilion dalam belanjawan untuk pembelian vaksin. Hari ini dipindah satu atau kawan iaitu kumpulan wang amanah negara boleh digunakan wang yang ada 16.5 bilion itu yang sepatutnya digunakan hasil daripada sumbangan Petronas itu untuk masa depan negara jika negara berhadapan dengan satu masalah ekonomi yang begitu meruncing. Barulah boleh digunakan wang itu, tapi sekarang masalah negara tidak begitu meruncing digunakan untuk membiayai vaksin pula. Jadi ke mana 3 bilion yang digunakan yang telah dibajetkan sebelum ini? Sebab itu perlunya parlimen ini pergantungan parlimen ini diangkat dan dimulakan persidangan itu semula supaya perkara-perkara ini dipersoalkan dan dijawab dalam parlimen dan rakyat tahu apa yang berlaku. Sebab negara ini, segala khazanah dalam negara ini adalah milik rakyat, bukan milik segelintir pimpinan. Jadi apabila keadaan ini berlaku, saya merasakan bahawa sekali lagi kita tekan bahawa kerajaan yang ada hanya kerajaan gagal. Bukan setakat gagal, tapi mereka juga telah mengkhianati rakyat. Mereka telah khianat pada 20 Februari tahun lalu. Hari ini berkhianat lagi kerana mereka bukan saja mengesampingkan terus hak rakyat untuk mempersoalkan segala tindakan polisi dasar yang dibuat sepanjang darurat ini, tapi juga mengkhianati hak rakyat untuk mengetahui perbelanjaan yang dibuat oleh kerajaan secara transparent, secara jujur. Ke mana 3 bilion itu pergi? Vaksin baru 22%. Dibelanjakan 3 bilion, tidak cukup. Guna pula wang amanah negara untuk beli vaksin lagi. Jadi ini satu pengkhianatan, satu rompakan yang cukup dahsyat yang berlaku pada hari ini kerana mereka meneruskan dasar-dasar korup, dasar-dasar yang tidak berpegang pada good governance yang telah dibuat oleh Pakatan Harapan. Jadi keadaan hari ini cukup serius kerana kegagalan untuk membekalkan vaksin yang secukupnya, yang komprehensif kepada rakyat Malaysia menyebabkan kes semakin meningkat dan kita cukup risau kerana apa yang berlaku di Kelantan ini ia tidak melibatkan orang dewasa, ia melibatkan pelajar-pelajar sekolah. Jadi ke mana hala tuju negara selepas ini? Ke mana kita nak melihat negara nak dibawa selepas ini? What's our direction? Move forward. Tidak ada direction. Sebab simply because kerajaan hari ini adalah kerajaan yang tidak ada manifesto. Sebab itu bila kita Pakatan Harapan mentadbir dulu, kita ada manifesto, kita ada panduan kita. Macam mana kita nak menguruskan kewangan negara, bagaimana kita nak menguruskan soal kesihatan, bagaimana kita nak menguruskan soal agama, soal pendidikan dan sebagainya. Tapi hari ini kerajaan tidak ada manifesto, tidak ada panduan bagi kerajaan untuk membawa direction negara untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyat. Jadi itu yang saya nak komen tentang keadaan kelemahan, kegagalan
kerajaan menangani masalah COVID hari ini? Pada pandangan YB, adakah tindakan yang bersifat double standard ataupun antara dua darjat, kan? Orang ni saman, orang ni lepas, orang ni saman. Adakah ini juga berpunca yang menyebabkan salah satu daripada kegagalan untuk mengawal penularan COVID-19? Sila. Itu juga memberikan sumbangan, Datuk, kepada masalah penularan wabak COVID-19. Tapi apa pun yang berlaku double standard ini adalah kerana tidak ada sebab lain. Satu sahaja sebab they have no majority in the parliament. Before this, they have only simple majority, very slim majority. Kalaulah mereka mengambil tindakan yang setara kepada semua rakyat, termasuklah ahli-ahli parlimen ini, mereka mungkin akan hilang sokongan ahli parlimen. Kerana apa yang berlaku kepada contohnya Datuk Khairuddin Takiri, dia di compound sahaja. Jadi ini menyebabkan double standard yang terbaru, perkahwinan seorang artis yang dihadiri oleh Menteri Agama. Jadi kalau Menteri Agama ini dihukum kerana melanggar SOP, kalau dihukum seperti mana rakyat Malaysia yang lain, mungkin juga tak sebenarnya kehilangan sokongan daripada Menteri Agama pula. Jadi sikap double standard ini yang menyebabkan bukan sahaja penularan wabak COVID-19 tidak dapat dikawal, tidak dapat dibendung dengan sebaiknya, tapi juga menyebabkan rakyat merasa muak jijik dengan apa yang berlaku dalam pentadbiran kerajaan hari ini. Sikap double standard ini memang satu sikap yang tidak seharusnya berlaku dalam kerajaan hari ini, kerana kerajaan tidak menunjukkan satu sikap keterusan dalam mentadbir negara, bukan sahaja tidak demokratik tapi bertindak zalim terhadap rakyat. Rakyat biasa dihukum terus, langgar SOP saja, sampai mahasiswa di Perak di compound. Ini bukan satu keadaan yang sepatutnya berlaku. Memang kita tahu berlaku pelanggaran, tapi tidakkah ada satu budi bicara di pihak penguasaan ataupun di pihak kerajaan, sedangkan mahasiswa kita tahu mereka hidup susah, mereka nak belajar dengan bantuan kewangan yang begitu terhad, mereka di compound pula, nak cari duit mana? Kalau tak boleh bayar compound, you akan masuk penjara. Dan ini yang menyebabkan rakyat melihat sikap double standard ini benar-benar membunuh jiwa rakyat. Okey, terima kasih Yang Berhormat Pak Is. Saya patah balik kepada Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Mujahid. Soalan terakhir, soalan ketiga. Soalan ini berkait dengan bahagian yang kedua tajuk kita, itu penjajaran pilihan raya yang akan datang. Jadi Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Mujahid sebut tadi, rakyat telah memberi mandat kepada Pakatan Harapan, dan Pakatan Harapan sudah tentu mempunyai penjajaran tersendiri. Jadi kumpulan yang membuat penjajaran yang disebut Melayu Islam tadi ini merasakan bahawa penjajaran yang dibuat oleh Pakatan Harapan tidak betul, merugikan negara, Islam terancam dan seumpamanya. Akhirnya dia melakukan rampasan kuasa melalui penjajaran politik mereka. Dan sekarang sudah setahun mereka memerintah, dan kita melihat bagaimana gagalnya penjajaran yang mereka buat itu. Okey, kalau katakan pilihan raya bulan 8, Datuk Dr. Mujahid, bagaimana rakyat nak membuat pilihan penjajaran yang macam ini? Dan apakah kita Pakatan Harapan memberi penjajaran itu, memberi harapan kepada rakyat untuk memilih penjajaran yang kita akan bina nanti? Sila Dr. Mujahid. Terima kasih kepada Datuk Dr. Ismail. Saya nak mulakan soalan itu kepada sejarah penjajaran politik negara lah, kalau boleh kita ambil latarnya dulu ya. Kita dapati bahawa peristiwa-peristiwa besar negara telah membawa kepada penjajaran politik. Sebesar penjajaran politik yang dilalui oleh negara ini adalah peristiwa 13 Mei. Peristiwa 13 Mei itu sebenarnya adalah satu peluang kepada penjajaran, yang mana dengan penjajaran itu kita mengenali apa yang dinamakan sebagai dasar ekonomi baru.
di mana pada isinya ia nak mengurangkan gap jurang kemiskinan, dan dalam hal ini orang Melayu yang paling ketinggalan di belakang. Maka disasarkan di dalam penjajaran itu satu bentuk politik baru yang dengannya lahirlah apa yang kita namakan hari ini sebagai Barisan Nasional. Jika kita melihatnya kepada skop penjajaran itu, di mana pada waktu itu antara yang coba untuk dijajarkan ialah mengurangkan politik dan menumpukan kepada pembinaan negara. Dan maka itulah Tun Razak Allahyarham telah memperkenalkan Barisan Nasional dan menjajarkan dari perikatan dulu kepada satu gabungan yang besar, terdiri daripada pembangkang yang dahulunya banyak menimbulkan berbagai kita panggil politik polemik. Dia cuba untuk menggabungkan mereka dalam satu payung besar yang dinamakan sebagai Barisan Nasional. PAS telah memilih untuk bersama kerajaan campuran, kemudian menyertai barisan, kemudian Gerakan sebagai parti pembangkang juga turut, kecuali yang masih kekal pembangkang pada waktu itu ialah DAP dan juga Parti Rakyat serta parti-parti kecil yang lain. Bagi saya sebagai orang yang melihat secara menyeluruh penjajaran besar negara, itu satu peluang untuk mereka memperkenalkan satu gagasan baru yang telah malangnya kemudiannya Barisan Nasional itu disalahgunakan konsepnya oleh UMNO yang menjadi terlalu berkuasa, sehingga berlakulah isu-isu yang kita kenali sebagai kronisme dan juga isu-isu yang kita kenali sebagai kolusi, kronisme dan sebagainya, nepotisme dan sebagainya, rasuah yang berleluasa dan sebagainya. Tapi dari segi penjajaran itu tercetus kerana berlaku satu peristiwa besar negara. Dan kita tahu kemudian daripada itu penjajaran seterusnya berlaku ialah ketika lahirnya reformasi. Reformasi yang lahir pada ujung tahun 90-an itu telah mencetus satu penjajaran baru kepada isu yang lebih utama, iaitu good governance, reformasi berstruktural dari segi kebebasan mahkamah, kebebasan parlimen, begitu juga dengan dasar-dasar yang disemak imbang dengan kita berjaya pada tahun 2008 menguasai 2/3 pembangkang, menafikan 2/3 kepenguasaan Barisan Nasional. Itu sebenarnya bermulanya satu penjajaran baru. Dan kemudian tercetus penjajaran itu kepada pilihan raya yang seterusnya, pilihan raya yang ke-12, pilihan raya yang ke-13, dan yang terakhir, yaitu pilihan raya 2018, penjajaran besar berlaku kerana rakyat mahukan satu negara yang bebas rasuah. Negara yang pemimpin-pemimpinnya tidak lagi boleh sewenang-wenangnya menggunakan kedudukan untuk meragut dan menjarah negara. Dan itu kita tahu apa yang berlaku pada 1MDB, SRC, tabung haji, yang dengannya itulah kita menjajarkan satu perubahan kepada apa yang kita namakan Malaysia Baru. Tapi malangnya ketika Malaysia Baru itu dijajarkan kepada satu keperluan politik baru, inilah yang berlaku pembelotan dan pengkhianatan. Maka hari ini saya menyatakan bahawa penjajaran yang kita bawa itu kekal sebagai satu keperluan untuk negara maju lagi setapak ke hadapan. Cuma kita telah diganggu dengan pembelotan ini. Maka itu pilihan raya umum yang ke-15 adalah peluang kepada semua parti-parti politik. Saya tekankan semua parti-parti politik, termasuk UMNO, termasuk PAS, termasuk Bersatu, termasuk semua, untuk melihat penjajaran yang akhirnya berasaskan kepada prinsip-prinsip demokrasi yang telus, prinsip-prinsip hukum, rule of law, prinsip-prinsip ketelusan, good governance, kerajaan yang bertanggungjawab, dan prinsip-prinsip integrasi nasional
yang mau Malaysia ini bebas daripada keperkauman dan kepentingan agama yang sempit. Oleh itu, saya sebagai orang yang melihat susur galur penjajaran ini, pilihan raya umum yang ke-15 ini adalah peluang sebaik-baiknya. Kita mengambil ruang untuk setelah ditontonkan dengan apa kerajaan gagal yang ada hari ini, untuk kita rakyat buka mata dan membawa satu visi baru dalam maksud Malaysia yang lebih bebas rasuah, Malaysia yang bebas perkauman sempit dan agama, Malaysia yang bebas daripada kita kata oligarki pemimpin-pemimpin yang menguasai politik dan gagal membawa perubahan baik dari sudut reformasi undang-undang, baik dari sudut reformasi parlimen, baik dari sudut reformasi pilihan raya dan sebagainya. Sebab apa yang kita dambakan semasa pilihan raya umum yang ke-14 terganggu dengan pembelotan ini, dan saya menafikan sekeras-kerasnya. Mereka yang mendakwa kononnya kita gagal, itu satu pembohongan besar. Bagaimana penjajaran besar yang kita bawa itu boleh dikatakan gagal hanya 22 bulan. Dan kita tahu perampasan yang berlaku itu sememangnya untuk menggagalkan penjajaran besar yang kita nak buat, bukan isu Melayu, bukan isu Islam, tetapi kepentingan kelompok sempit dalam negara ini yang nak cepat berkuasa tanpa melalui proses-proses yang sebenarnya, sehingga kita dirampas di tengah jalan. Dan saya menyeru PRU 15, kita segarkan semula penjajaran ini, dan mungkin peluangnya kali ini lebih baik apabila kita membuka ruang kepada semua pihak untuk sama-sama kita kembali kepada sebab penjajaran yang diperlukan bukan sekadar mahu kepada satu politik untuk menang, tetapi penjajaran yang akhirnya menyumbang kepada kebaikan negara. Dan ini kita kembali kepada firman Allah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Inilah ayat yang menyatukan kita untuk melihat islah, supaya kita jadi lebih baik untuk menegakkan keadilan dan melakukan kebaikan dengan kerajaan yang lebih telus dan beramanah, dan melarang kita daripada melakukan kezaliman dan melampaui batas serta menindas. Ini adalah kita kata kita dikumpulkan dengan hasrat ini, dan kemudian barulah kita bercakap tentang penjajaran dari segi strategi politiknya bagaimana, strategi taktikalnya bagaimana, strategi teknikalnya bagaimana. Hanya dengan syarat kita mesti berhimpun dulu atas kesedaran ini. Kita mesti berhimpun dulu untuk kita nak membina apa kejelasan kita untuk kita move forward, apatah lagi dalam suasana kritikal yang sedang kita hadapi, yaitu isu COVID. Dan saya ingin ingatkan kepada para hadirin dan juga rakan-rakan yang menonton, satu lagi musibah yang akan lebih besar kita terpaksa tangani ialah isu climate change ataupun perubahan iklim. Yang itu satu lagi perkara yang kita kena menjajarkan dasar-dasar yang pergi ke arah itu supaya negara kita mampu melaluinya apabila kita berdepan dengan isu itu. Jadi Dr. Mae, saya tak tahu adakah perkara itu difahami, tetapi bagi saya inilah benda-benda besar yang kita kena usahakan kepada penjajaran politik PRU 15. Dan seterusnya perkara lain seperti strategi politik, taktikal dan teknikal itu kita serahlah kepada pemimpin-pemimpin kita untuk melihat. Yang penting ia dapat menjajarkan satu perubahan yang akan membawa negara kita ke hadapan, bukan seperti yang ada sekarang. Kita dah pergi 22 bulan ke depan, tiba-tiba mereka tarik kita pergi ke belakang. Lah kita nak abang kata, kita nak pergi balik ke depan dengan kita. Kali ini peluang lebih baik kerana sudah dilihat dan dibuktikan kegagalan penjajaran politik Islam Melayu itu sebenarnya pembohongan untuk hanya memuaskan hawa nafsu kelompok-kelompok yang sempit dan meletakkan risiko yang besar kepada seluruh rakyat Malaysia yang mendambakan politik yang lebih prinsipal, yang lebih berprinsip di masa hadapan. Datuk Seri, dia macam ni. Penjajaran tu satulah. Kita bercakap ni agak tinggilah bahasa. Mungkin rakyat awam tidak mampu untuk memahami secara detail. Satu aspek lagi adalah coalition. Maknanya
bagaimana rakyat nak melihat yang senang. Bagaimana coalition yang ada sekarang adalah yang menjajarkan jajaran yang kita nak tadi adalah Pakatan Harapan. Dan kita telah ada 3 komponen di dalam tu. Jadi bagaimana kalaulah sebelum dan selepas pilihan raya. Sebelum pilihan raya, selepas pilihan raya Pakatan Harapan tidak mampu untuk mendapat majoriti memerintah negara. Jadi rakyat apabila nak pergi kepada meja undi itu, dia nak pilih siapa itu, dia melihat kepada coalition tu. Penjajaran tu dia taklah berapa faham sangat sebagaimana yang kita duk terang tadi. Jadi bagaimana rakyat awam untuk melihat coalition kita nanti tu, dia jadi macam mana? PH plus ke PH macam mana? Macam mana pandangan Datuk? Yalah, itu saya macam kata saya, itu taktikal. Itu strategi, ya. Kita kena jelas dulu hak besar ni. Kalau kita tak jelas hak besar ni hanya kerana kita nak ambil kuasa atas sebab mereka gagal, yang ni yang kita takut akan jadi balik nanti berulang. Itu yang kita kena tegaskan benda-benda yang besar ini. Bukan soal rakyat tak faham. Rakyat dia dah nampak apa yang berlaku dan kita menegaskan lagi. Sudah tentu ketika saya sebut semua benda ni, Dr. Mahir, Pakatan Harapan lah kena lead benda ni. Sebab dia lah yang mencetuskan penjajaran itu sejak daripada pilihan raya 2008 lagi sebenarnya, 1999 lagi penjajaran itu dilakukan. Kita jangan putus hubungan yang panjang itu dan rakyat kena tahu kita punya perjalanan untuk memastikan penjajaran yang lebih bermakna itu bukan hari ini, bukan 2018, tapi dah mula 1999 daripada era musik. Cuma bila kita nak buat strategi di kalangan parti-parti politik, mereka kena bersetuju benda ni dulu, Dr. Mahir. Kalau mereka tak setuju benda ni sekadar mereka tersepit contohnya. Sebab kita dah lalui pengalaman dengan Bersatu. Sebab itu saya kata kena jelas benda ni sebab dulu Bersatu pun macam tu juga. Mereka buat parti, lepas tu mereka tengok, oh mereka pun nak join kita, tapi akhirnya siapa yang mengkhianat? Walaupun di dalamnya pengkhianatan juga berlaku di dalam PKR, itu tidak dapat dinafikan. Tetapi PKR terus kekal sebagai satu entiti yang tidak lari, yang adanya adalah fraksinya. Ini dah Bersatu selonggok tu keluar terus. Ya, mengkhianati kita. Jadi sebab itu saya kata, benda ini perlu ditegaskan kepada rakyat. Ya, kita nak rakyat lebih mudah memahami apa yang kita nak buat dari segi dasar-dasar yang lebih, kita kata mesra rakyat, dasar-dasar yang memberi kepercayaan kerajaan dengan rakyat. Tetapi parti-parti politik yang kawan-kawan kita lain daripada Pakatan Harapan ni, contohnya yang kita dah ada hari ini, PKR, Amanah dan juga DAP yang merupakan teras kepada Pakatan, kitalah yang sell the idea. Kitalah yang jual idea ini. Kitalah yang menerangkan idea ini. Kalau kata UMNO waktu itu memahami bahawa dia pun perlu menjajarkan dirinya. Bukan sekadar dia rasa dia nak masuk pilihan raya, dia nak jadi kerajaan. Dia nak menang balik. Saya rasa itu bukan isunya. Macam mana kemenangan itu boleh memanfaatkan kepada penjajaran kita. Jadi, saya membaca tulisan-tulisan para penganalisis politik yang mengandaikan pilihan raya umum ke-15 ni, Dr. Mahir, dia tidak akan ada siapa yang akan menang mutlak. Yang ada ialah menang yang rapuh. Makna rapuh tu dia memerlukan satu gabungan. Ini post-election lah, mana lepas daripada pilihan raya untuk dia membentuk kerajaan. Sebab itu saya kata, teknikal nak membentuk kerajaan boleh saja dibincang, tapi soalnya asasnya apa? Itulah yang akan menjadi selling point kita hari ini kepada rakyat untuk kita menyatakan ya kita nak, tetapi penjajaran ini mestilah tak merugikan, tidak menggadaikan prinsip-prinsip yang ada. Saya kalau nak bagi lebih realistik daripada itu, kalau UMNO faham benda ini dan dia pun ada hasrat di atas penjajaran tadi yang kita sebut, bukan penjajaran Melayu Islam yang sehingga menggadaikan nama baik Melayu, nama baik Islam, maka kita kata penjajaran kita ni juga adalah baik untuk Melayu dan Islam. Dan kalau kamu rasa kamu pun nampak benda ini, kita fikirlah cara macam mana kita nak baik. Dan sudah tentulah kita ada warisan. Kita ada bersama kita yang sudah hampir dengan kita pejuang. Kita ada lagi beberapa rakan-rakan di Sabah dan Sarawak yang mungkin bercita-cita benda yang sama. Kita kena bina kolusi ini. Kita kena bina pakatan ini yang lebih besar yang Parti Amanah berulang menyebut Grand Coalition ini, ya, satu pakatan besar ini
yang akan menyatukan semua kita untuk melihat akhirnya kemenangan PR15 tadi akan benar-benar membawa satu kekuatan untuk kita melaksanakan perubahan yang bermakna. Okey, clear. Sekarang saya patah balik kepada Yang Berhormat Faiz. Soalan sama Faiz. Soalannya adalah penjajaran oleh Perikatan Nasional ni gagal. Baru setahun gagal. Dan gagal bukan gagal sikit, gagal sangat teruk. Jadi apabila katakan pilihan raya bulan 8 nanti, rakyat nak memangkah, rakyat nak mengundi. Bagaimana pandangan YB penjajaran yang perlu dibawa oleh parti-parti yang nak masuk tanding nanti untuk rakyat senang memilih nanti. Sila YB. Okey, kalau kita tengok pada realignment ataupun penjajaran yang dibuat oleh Perikatan Nasional ini gagal kerana mereka tidak ada satu tujuan ataupun common objektif yang mengikat parti-parti ini. Walaupun kononnya polemik ataupun slogan Kerajaan Islam tu dimainkan, pada awalnya kononnya untuk menyelamatkan negara daripada terus dijarah oleh DAP dan sebagainya. Itu adalah satu alasan untuk menutup nafsu mereka merampas kerajaan. Dan ketika itu nafsu-nafsu ketiga-tiga parti besar ini iaitu Bersatu, BN, UMNO, MCA, MNC dan juga PAS ini adalah untuk menjadi kerajaan. Itu sahaja. Yang lain alasan-alasan yang adalah alasan sampingan ataupun adalah alasan yang digunakan untuk justify what they are doing at the time. So bila tidak ada satu common objective, tidak ada satu common direction, tidak ada satu common struggle. Jadi inilah yang berlaku, iaitu kegagalan. Kerana mereka tidak ada satu panduan bagaimana nak mentadbir negara. Sebab itu apabila berbanding dengan kita bandingkan dengan coalition yang ada sebelum ini, sama ada sudut Barisan Nasional ataupun Pakatan Seri Pakatan Harapan sendiri, kita ada satu platform lain untuk membincangkan tentang politik. Tapi contohnya Pakatan Harapan kita ada Majlis Presiden. Tapi dalam Perikatan Nasional ini mereka tidak ada satu platform untuk membincangkan soal politik. Mereka hanya ada kabinet sahaja untuk bincangkan. Tapi kabinet itu adalah perbincangan soal dasar negara, bukan soal politik. Sebab itu mereka berpecah daripada PN, daripada MN ke PN, kejap PN ke MN. Dan kita tak tahu. Kadang-kadang orang sebut sampai satu isteri dua suami. Terbalik apa yang berlaku dalam Perikatan Nasional ini. Sebab itu apabila kita melihat pada kegagalan ini, jadi kita perlu ambil pengajaran. Pakatan Harapan perlu ambil pengajaran, iaitu kita nak membentuk satu penjajaran yang baru. Sebelum pilihan raya, pre-election, kita perlu ada satu common objektif, common direction, common struggle untuk kita bentuk satu penjajaran baru yang melibatkan banyak parti-parti politik. Mungkin parti-parti dalam Pakatan Harapan ini mungkin sedikit berbeza dari sudut nak pilih kawan yang mana. Tetapi soal dasarnya, soal nak membesarkan gabungan itu memang menjadi objektif dalam pemikiran setiap parti politik ini. Setiap parti ini nak makan, tapi lauknya apa, itu yang menjadi perbincangan yang masih belum selesai. Jadi kalau kita meletakkan asas ini, iaitu common struggle ini, common objektif ini sebagai asasnya, iaitu untuk melakukan perubahan, melakukan islah, reform ataupun apa sahaja perjuangan agenda yang kita nak bawa sejak pada zaman almarhum Tunku Surawal lagi, Tunku Ustaz Padin Nur dan Tunku Ni Aziz, itu nak bawa satu perubahan kepada dasar negara, pada takmir urus negara, pada pengurusan ekonomi negara, pada pengurusan wang negara dan sebagainya. Itu perlu diletakkan dalam satu running code yang dipanggil islah atau reform. Jadi parti-parti yang nak bergabung dengan kita itu mestilah mempunyai common objective direction yang sama. Jika tidak, kita akan menemui kegagalan yang sama yang dihadapi oleh Perikatan Nasional. Kita tak mahu hanya menubuhkan kerajaan and then runtuh lagi sekali. Apa yang kita bimbang adalah kita bimbang rakyat
ataupun pengundi ini hilang kepercayaan pada ahli-ahli politik. Sedangkan bukan semua ahli politik ini rakus, bukan semua ahli politik ini berjiwa bernafsu. Sedangkan ramai juga ahli politik yang mempunyai integriti, mempunyai nilai politik yang tinggi, politik nilai yang tinggi, tapi hanya kerana 2-3 kerat perangai pengkhianat ini membuatkan rakyat muak dengan politik, muak dengan demokrasi, muak dengan pilihan raya. Kita takut kalau berlaku lagi sekali keruntuhan kerajaan akibat pengkhianatan, rakyat makin lama makin benci kepada ataupun jijik pada demokrasi, jijik pada pilihan raya. Ini akan menyebabkan sistem demokrasi itu runtuh dalam negara itu. Paling kita bimbang, terutama di kalangan anak muda. Jadi bagi saya, apa saja penjajaran baru, bagi saya terutamanya fokus kita pada golongan muda yang mungkin masih menilai arah tuju politik ini, dan mereka tidaklah sangat terikat dengan mana-mana parti politik. Mereka tidak terikat dengan sentimen perkauman. Mereka hanya melihat kepada parti mana yang memiliki kredibiliti, kemampuan untuk menguruskan negara dengan baik, untuk menguruskan soal hal ehwal kehidupan mereka dengan baik, dan mereka akan menyokong. Sebab itu Pakatan Harapan must lead this realignment. Seperti yang Dr. Mujahid sebut, kita mesti lead, kita mesti tunjukkan apakah model pentadbiran yang kita nak bawa. Jadi saya rasa kalau kita boleh tunjukkan satu model yang cantik, yang baik, satu kerangka pentadbiran baru yang lebih baik, yang lebih tersusun, yang lebih efisien, saya percaya bahawa parti-parti yang seimbang yang telah mesra kita selama ini, yang saya menyokong kita, yang seperti Barisan Pejuang Muda ataupun sebagainya, itu akan bersama dengan kita, dan mungkin ada 2-3 perkara yang perlu kita selesaikan. InsyaAllah kita dapat selesaikan jika kita dapat duduk berbincang dengan baik. Soal ada parti lain sama ada UMNO ataupun parti-parti lain yang nak bersama dengan kita, mesti ada semangat yang sama. UMNO ini sebelum ini mereka juga bercakap tentang Melayu. Mereka juga berjuang tentang Melayu. Mereka ambil perjuangan ataupun agenda perkauman. Mereka juga terpalit dengan isu rasuah. Tapi kalau mereka melihat kepada perlunya satu penjajaran baru untuk menyelamatkan negara, mereka perlu bersama dengan kita dalam membawa perubahan ini. Tapi bukannya untuk bersama dengan kita, untuk menunggang kita, untuk mendapat kuasa balik, untuk menyelamatkan 2-3 kerat yang berhadapan dengan masalah pendakwaan yang hari ini sedang berlaku. Itu memang tidak boleh kita kompromis. Jadi penjajaran baru ini, soalnya, cara rumusannya, kita perlu ada satu common objective, common direction. Apakah strategi ataupun direction yang ingin Pakatan Harapan bawa dalam membawa perubahan dalam negara. Jadi parti-parti lain akan bersama dengan kita. Yang penting kerajaan yang gagal ini perlu dijatuhkan. Okey, terima kasih Pak Faiz. Untuk PRU, insyaAllah. Okey, terima kasih. Kita masuk hari yang kedua dah. Live FB kita masuk hari yang kedua. Kesimpulan 1 minit terakhir bermula dengan Wabi Faiz, lepas tu Yang Berhormat Sri Dr. Mujahid. Sila Wabi Faiz. Kesimpulan daripada keseluruhan perbincangan kita. Hari ini kerajaan gagal kerana mereka tidak mempunyai satu political will untuk mentadbir negara dengan baik. Kerana mereka tidak ada manifesto, mereka tidak ada common objektif dalam pentadbiran. Jadi rakyat perlu sedar bahawa sistem demokrasi ini penting untuk mentadbir negara. Jangan menganggap pilihan raya, jangan menganggap demokrasi ini perkara enteng. Tapi demokrasilah yang membentuk kehidupan kita. Kalau kita benar-benar berpegang kepada demokrasi ini, insya-Allah kehidupan kita akan lebih baik, lebih terjamin, kerana kerajaan yang dibentuk oleh kuasa rakyat ini akan merasakan begitu satu kebertanggungjawaban untuk menguruskan hal ehwal negara dan juga kebajikan rakyat. Okey, terima kasih Habib Faiz. Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Mujahid, kesimpulan 1 minit terakhir, sila. Okey, saya ucap terima kasih kepada penganjur dan rakan adinda saya, ahli panel yang telah menjelaskan banyak perkara.
pertama kita harus mengambil peluang daripada kegagalan ini untuk mengemukakan apa yang lebih baik. Sekadar kita mengkritik ianya gagal tetapi rakyat tidak melihat apa yang lebih baik yang kita harus kemukakan, saya tidak fikir itu yang mau didengar oleh rakyat. Dan yang kedua, dalam membawa idea-idea dan gagasan ini, maka Pakatan Harapan lah yang diharapkan memimpin penjajaran ini dengan telus, dan saya yakin insya-Allah rakyat Malaysia lebih celek politik hari ini dengan apa yang berlaku. Pastinya mereka harus memilih mana yang lebih baik untuk masa depan mereka dan juga anak cucu mereka, bagi memastikan Malaysia ini adalah sebuah negara akhirnya membawa kesejahteraan kepada semua. Jadi itu satu cabaran bagi kita khususnya dan juga bagi Pakatan Harapan secara umumnya. Okey, terima kasih kepada Datuk Seri Dr. Mujahid dan terima kasih kepada kedua ahli panel yang saya kira telah memberi penjelasan yang sangat baik kepada kita. Kerajaan gagal, pilihan apa yang patut rakyat buat pada PRU yang ke-15. Jadi saya kira kesimpulan adalah kerajaan yang ada sekarang adalah kerajaan yang gagal. Disebabkan oleh penjajarannya gagal. Maka rakyat perlu berubah pada pilihan raya yang akan datang. Itu untuk menyambung semula mandat rakyat dulu. Rakyat tak gagal dulu. Rakyat telah memberi mandat kepada Pakatan Harapan untuk mentadbir negara dengan cara yang lebih baik. Tetapi yang gagalnya adalah kerajaan. Jadi saya kira insya-Allah kesimpulan itu mampu untuk membuka minda kepada mereka-mereka yang masih belum membuat penjajaran dalam kepala mereka. Semoga insya-Allah pendidikan politik yang berterusan yang kita bawa ini akan mendidik rakyat sedikit demi sedikit untuk memastikan bahawa negara kita selepas PRU yang ke-15 akan jauh lebih baik daripada apa yang kita ada sekarang. Islam kita terjaga, negara kita terjaga. Sekali lagi terima kasih kepada kedua-dua ahli panel. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.